Salam semua. Tanpa disangka-sangka, Kerajaan Pakatan Harapan yang baru saja berusaha 22 bulan telah tumbang di pertengahan jalan pada 1 Mac lalu. Hasil daripada perbuatan tikam belakang oleh rakan gabungan sendiri iaitu Parti Bersatu beserta dengan pengkhianatan sekelompok ahli PKR. Ia telah menjadi satu sejarah hitam baru dalam demokrasi dan landscape politik Malaysia yang tidak akan dilupakan. Dan Muhyiddin Yassin bersama Parti UMNO, PAS, GPS dan beberapa parti kecil lain berjaya membentuk gabungan yang diberi nama Perikatan Nasional. Beliau secara rasmi mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 pada 1 hari bulan Mac. Kerajaan yang digelar kerajaan pintu belakang dan tebuk atap mendapat kecaman daripada pelbagai pihak di dalam negara. Begitu juga masyarakat antarabangsa yang hampir langsung tidak kedengaran ucapan tahniah daripada pemimpin mereka. Yang pasti, pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional ini bukan datang daripada mandat rakyat seperti Pakatan Harapan. Ianya adalah sebuah kerajaan yang ditentukan oleh sokongan ahli parlimen yang mahukan kuasa tanpa mempedulikan semangat demokrasi dan perlembagaan persekutuan. Hakikatnya, Kerajaan Pakatan Nasional yang dibentuk adalah kerajaan tanpa logo dan tiada manifesto. Dan yang tersenyum lebar semestinya Parti UMNO dan PAS yang begitu beria-ria ingin membentuk Kerajaan Melayu Islam sejak sebelum PRU 14 lagi. Dan semasa kerajaan PH, mereka melancarkan kempen membangkitkan isu perkauman dengan mengaitkan pelbagai isu yang berlaku dalam negara dengan Parti DAP yang kononnya mewakili kaum Cina di Malaysia. Memang ramai rakyat Malaysia yang termakan hasutan ini dengan rasa kebimbangan. Kononnya, kerajaan PH dikuasai DAP ingin mengganggu-gugat status hak-hak Islam dan status Bumiputera sehingga menimbulkan keresahan dalam kalangan orang Melayu. Apakah sebenarnya yang diharapkan dengan kerajaan Melayu Islam ini? Apakah nilai moral, kemanusiaan dan kepribadian tinggi seperti yang dituntut oleh Islam tidak diberi keutamaan? Adakah pemimpin yang rasuah, merompak, mengkhianati kawan dan mandat rakyat tidak diambil kira asalkan ia berbangsa Melayu dan beragama Islam? Hakikatnya, PAS juga sebuah parti politik yang sanggup melakukan apa saja demi mencapai kuasa. Adakah PAS tidak lagi berminat bercakap tentang isu rasuah dan kepentingan rakyat? Apakah dasar parti yang kononnya memperjuangkan nilai-nilai Islam selama ini mampu dilaksanakan di dalam kerajaan gabungan ini? Penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional yang berbentuk ad hoc ini bukanlah gabungan politik yang tulen. Ianya amat rapuh dan kemungkinan berlaku perpecahan antara mereka amat besar sekali. Kuasa besar politik dalam gabungan mereka sedang mengatur langkah masing-masing. Kepentingan kuasa dan jawatan akan tetap menjadi keutamaan berbanding dengan kepentingan rakyat. Kebanyakan menteri-menteri yang dilantik Muhyiddin dilihat tidak kompeten dan berfungsi dalam menyelesaikan isu rakyat. Dengan keadaan ekonomi yang semakin menghipit dan kegelisahan rakyat akibat wabak akan menjadi ujian besar kepada menteri-menteri Perikatan Nasional untuk tempoh terdekat ini. Kita lihat berapa ramai menteri PN yang seperti pelawak apabila muncul di khalayak ramai. Berapa orang yang lari mengkuarantinkan diri, menutup akaun Twitter dan ada yang berubah menjadi kartun. Bukan kabinet PN yang jauh lebih besar daripada PH merupakan satu pembaziran duit rakyat. Apakah akan ada lagi pelantikan menteri seperti Menteri Duta Khas selepas ini bagi memuaskan hati ahli gabungan mereka? Kini orang Melayu berada di persimpangan. Wajarkah mereka menyokong sebuah kerajaan Melayu Islam yang tidak berpegang kepada nilai-nilai kemanusiaan sejagat yang tinggi? Kemanakah hala tuju sebenar Kerajaan Perikatan Nasional ini? Adakah rakyat masih mahu terperangkap dengan sentimen Melayu Islam? Atau semakin matang untuk menerima sebuah kerajaan yang berkongsi kuasa dengan pelbagai bangsa? Dengan orang Melayu kekal menjadi Perdana Menteri, dengan Islam dan Melayu tetap terjamin di bawah pelbagai persekutuan. Bersifat jujurlah dengan rakyat. Rakyat memerhati dan rakyat akan memilih kerajaan yang bersih, amanah, efisien bila sampai waktunya nanti. Sekian, wassalam.